السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Malam ni kita masuk baca kitab. Bulan nak mengaji tak baca kitab pun. Kita baca muka surat berapa. Nombor kita terkena nombor berapa. Sebelum bab yang pertama dimulai. Tajuk yang kita baca itu akhlak yang baik sebahagian daripada sifat orang yang menunaikan solat. Kita baca muka surat yang sebelah dia tu, bermula daripada dalil yang dibawa, iaitu ayat Quran dalam surah Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh yang demikian, akhlak yang baik menuntut jiwa yang pengasih dan bersikap lemah lembut. Akhlak yang jahat pula menuntut sikap membenci serta saling membelakangi antara satu sama lain. Jadi dia kata akhlak yang baik menuntut jiwa yang pengasih, jiwa yang bersifat kesian ke orang, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang bersifat belas kasihan itu akan dikasihi oleh Allah yang Maha Pemurah. Kasihanilah mereka yang di bumi, nescaya kalian akan dikasihani oleh mereka yang di langit. Jadi yang bersatu, dia kata tanda akhlak baik, jiwa dia pengasih dan bersikap lemah lembut. Akhlak yang jahat pula menuntut sikap membenci. Saya cakap seluruh sifat ni pasal saya sikit Hongkong. Kena gini tuan-tuan dah tuan apa-apa lah. Mai pula gajah sikit Hongkong. Saya kira kena balik makan ubat. Esok nak pergi Kuala Lumpur, lusa nak pergi Indonesia. Bercakap di Indonesia pula sana. Balik malam Khamis. Jadi ini kuliah saya yang terakhir lah di Kedah. So lusa pergi mengajar di Pondok Syekh Nuruddin selama 4 hari, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Malam Khamis balik ke sini. Jadi fikir Nabi kena makan ubat. Jadi macam mana baru ni kuliah dia dah start 2 hari baca kitab, 200 muka surat lebih khatam dalam masa 2 hari, 10 jam habis. Jadi kalau tuan-tuan ada ruang besok-besok ni kita buat pengajian kilat. Kitab ni kita khatam dalam masa 3 hari. Kalau tak kitab ni pun kita cari kitab lain. Yang penting kena ada tukang baca. Kita tukang baca 4-5 orang. Saya hanya urai yang penting-penting. Orang lain pakai kitab, cepat habis. Sebab kalau kitab jadi, kalau tak mengaji speed tu perasaan 13 tahun dah habis. Dah lah sebulan sekali. Tak apa, insyaAllah ada bentuk pengajian yang setahun boleh habis dalam masa 2 hari. Pengajian ekspres. Dan itu akan datang ada ruang kita baca bentuk sebagian cara kita tertentu. Yang pertama kami baca kitab tentang adab Al-Quran. Adab Al-Quran karangan Imam Nawawi rahimahullah. Mula pagi Sabtu, habis pagi Ahad, 30-31. Orang lain pergi pelawak Merdeka, kami pelawak dalam masjid tu. Pukul 9.30 sampai 12.30.
Lepas tu 2.30 sampai 4.30. Lepas tu pukul 8 sampai 10.30. Sehari banyak tu lah. Itu hari pertama. Hari kedua 9 sampai 12.30. Lepas tu 2.30 sampai 4.30. Berhenti sembahyang asar. Pukul 5 mula pula sampai 5.30 habis. Sehari, 2 hari 1 malam habis. Sebuah kitab yang tebal, lebih kurang 200 muka surat tak silap saya. Jadi di Malaysia ni kena cari mengaji saya tu Stanby segera. Mengaji sat habis banyak, boleh banyak. Mengaji 2 hari boleh 2 setahun dia punya pengajian. Kalau ada ruang esok bila-bila cuti kita buat sedemikian. Tak semestinya kitab ni, kita lain pun tak apa. Yang penting kita boleh lebih banyak. Ni tak berjalan ni. Mana ustaz ni bisa mampu lah. Nanti kita mula baca kitab sikit-sikit. Dia kata akhlak yang jahat itu menuntut sikap benci-membenci serta saling membelakangi antara satu sama lain. Akhlak yang baik adalah sesuatu yang tidak dapat disembunyikan kelebihannya di dalam agama, adalah menjadi kewajipan bagi setiap individu muslim menzahirkannya, dan perbuatan ini merupakan sesuatu yang dipuji oleh Allah sebagaimana pujiannya terhadap Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang terpuji. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallahi wa husnul khuluq. Kebanyakan perkara yang memasukkan manusia ke dalam syurga ialah ketakwaan dan mempunyai akhlak yang mulia. Hadis ni riwayat Imam At-Tirmidzi. Ada 2 perkara yang menyebabkan manusia mudah masuk syurga. Nombor 1 bertakwa, iaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nombor 2 wa husnul khuluqi, berkelakuan baik. Sayyiduna Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma berkata, katakanlah kepada kami wahai Rasulullah, apakah pemberian paling baik yang diberikan kepada manusia? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, husnu khuluqin, maksudnya akhlak yang baik. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, bu'istu li utammima makarimal akhlaq, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Di dalam hadis yang lain baginda SAW bersabda, athqalu ma yudha'u fil mizani khuluqul hasan, sesuatu yang paling berat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di timbangannya ialah akhlak yang baik. Jadi nombor 1 Rasulullah kata anugerah yang paling bagus yang seseorang itu dapat ialah akhlak mulia. Nikmat yang besar yang seorang itu dapat, yang pertama nikmat iman, yang kedua nikmat beramal dengan tuntutan iman. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah sebut dalam salah satu kitabnya, nikmat yang pertama, nikmat boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Siapa yang mengucap, dia sudah dapat nikmat yang terlalu berharga. Orang lain walaupun hebat dunia tapi tak mengucap, tak jadi. Nikmat beriman dengan Allah dan dengan sesuatu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasul, dengan para malaikat, dengan kitab-kitab qada hari kiamat dan sebagainya. Nombor 2 al-amal bi muqtada dzalik, beramal dengan tuntutan mengucap. Mengucap itu satu bab, nak amal itu satu bab yang lain. Ada orang dekat mengucap, amal tak ada langsung, semayang tak pernah seumur hidup. Mengucap nama Islam, mengucap pandai,
Balas semayang, karena dia tak dapat nikmat kedua, iaitu mengamalkan tuntutan iman yang dia peroleh. Ada orang boleh semayang, boleh mengucap, tapi tak semayang, puasa boleh. Ada orang boleh semayang, boleh puasa, tapi dua ekor orang yang tikam. Jadi amal itu dia memerlukan kepada anugerah yang kedua, termasuk dalam itu berkelakuan baik. Ada orang ibadat aja tapi kelakuan tak baik, orang tak boleh tumpang, sombong. Kita tu lebih tu bagus nampak tak ibadat semayang aja lepas semua, tapi jumpa aku senyum betul. Kelaku yang baik tu satu anugerah. Sama ada dia lahir memang kelaku baik lah, ataupun dia kena latih. Lahir dia tak opakti tapi dia belajar, dia kenal, dia amalkan. Dia belajar kelaku-kelaku buruk tu, dia kenal, dia buang kalau ada, dia kikih kalau ada, dia hindarkan. Dia belajar kelaku-kelaku yang baik itu dan dia hiaskan diri dia dengan kelaku sehat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ni'matul afiyah, nikmat sihat wal afiat. Ini juga tak ada jual di kedai, tak ada jual di hospital. Sahabat tanya, nak minta apa wahai Rasulullah? Rasulullah kata, minta al-afwa wal al-afiyah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi ad-din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau kemaafan dan sihat wal afiat di sudut agama, di sudut dunia, di sudut akhirat. Tiga-tiga ni minta al-afwa wal afiyah. Yang tu kadang mungkin ada orang hafal doa tu dia baca, tak hafal tak baca, tapi dalam semayang kita baca wa'afini wa'fu anni Rabbi ighfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Wa'afini, bagi kepada saya al-afiyah, kesejahteraan, sihat wal afiat, zahir dan batin. Zahir bagi sihat, tak kena panau, tak kena kecimanan, darah tinggi, darah jantung, dalam pun sihat. Itu wa'afini, luaran dan dalaman, zahir dan batin. Sebagaimana yang kita baca dalam doa qunut, wa'afini Allahumma hdini fi man hadayt wa'afini fi man afayt. Yang kedua setelah minta hidayah ialah minta al-afiyah, sihat wal afiat. Yang tu nombor tiga. Yang keempat, nikmat ilmu. Ilmu juga satu anugerah, satu nikmat. Kita dilahirkan oleh ibu kita tak ada ilmu. Kita dilahirkan oleh mak kita, kita tak tahu apa. Walladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika Allah mengeluarkan kamu daripada perut mak kamu, kamu tak tahu apa. Lepas tu kita belajar, kita berhijrah daripada jahil kepada ilmu, daripada lemah kepada kuat, daripada fakir kepada kaya. Kerana hidup manusia penuh dengan perpindahan. Sama ada perpindahan itu secara tabiat atau secara makna, atau secara perpindahan yang besar yang dituntut oleh agama. Mak kita melihat semasa kita, sebelum kita dilahirkan, kita berpindah daripada tulang sulbi ibu kita, mak ayah kita, berhijrah kepada mak kita. Dalam diri mak kita, kita berhijrah daripada nutfah ila mudghah ila 'alaqah, berpindah daripada setitis air mani bertukar menjadi segumpal darah, bertukar menjadi seketul daging, bertukar menjadi tulang yang dibalut oleh daging sampai jadi seorang manusia. Kita dilahirkan daripada seorang janin, bertukar menjadi seorang bayi dilahirkan. Kemudian kita berpindah daripada bayi kepada kanak-kanak, kepada orang yang dewasa, kepada orang
muda kepada orang tua, sampai ke peringkat terlajak tua, umur 60 lebih, kerja dah tak ada, pencen. Tadi saya berziarah sama orang tua, dia kata saya lah ni yang kerja JKR dengan RTM. Wih, dua sekali. JKR jaga kawasan rumah, RTM lihat tumbuh mati. Oh, rupanya kerja tu pencen, tak ada kerja. Dia kata malam-malam pergi mengaji. Penang ya kalau pergi masjid. Tiap-tiap malam lagi duduk sihat ni tak pernah tinggal yang Jumaat. Pasal saya fikir anak mati ya. Itu namanya hijratun tabi'iyah, perpindahan secara tabiat. Mau tidak mau, kalau umur kita panjang, kita menempuh semua tahap itu. Yang kedua, hijratun ma'nawiyah, hijrah dan perpindahan secara makna, daripada lemah kepada kuat, daripada kuat kepada lemah kembali, daripada budak jadi orang muda yang gagah, daripada orang muda nak sampai satu masa jadi lemah balik. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Siapa yang kami panjangkan umur, kami pusing balik kejadian dia. Mula-mula tak ada gigi, lepas tu ada gigi, lepas tu umur panjang, gigi terjun balik. Dilahirkan sebagai seorang bayi yang tak bergigi, tua sebagai Tok Wan yang tak ada gigi balik. Kami pusing kejadian daripada ada gigi jadi tak ada gigi, daripada tak ada kepada ada tak ada balik. Dilahirkan sebagai seorang bayi yang didukung, lepas tu jadi orang muda, jadi orang tua pula, kena dukung pula. Umur 90 kena dukung balik, sama dengan umur 9 hari dengan 9 bulan dulu. Dilahirkan sebagai orang yang ingatan dia tak kuat, umur 4 tahun 5 tahun boleh pesan, lepas tu dia lupa apa yang kita pesan. Lepas tu umur dah 90 tahun dia lupa balik, kunci tak mana, duit tak mana, bini aku pergi mana, lupa habis. Allah sebut dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami pusing kejadian dia. Apakah kalian tidak memikirkan? Berpindah daripada lemah kepada kuat, yang akhirnya daripada kuat kepada lemah kembali. Berpindah daripada jahil kepada ilmu, berpindah daripada fakir kepada kaya. Mau kita lahirkan kita fakir, 1 sen pun tak ada, lepas tu kita ada duit, duduk dalam bank, tolak duit orang lain, duit kita semua dalam bank. Duit kita ada daripada dulu tak ada apa, sekupang pun tak ada. Dan dalam Islam bila disebut hijrah, orang faham biasanya yang terkenal hijrah ke Habasyah sekali, 2 kali. Yang ketiga hijrah ke Madinah. Ada satu lagi yang Islam tuntut, ialah hijratul kubra, perpindahan yang besar, iaitu berpindah daripada kita jauh kepada Allah kepada dekat kepada Allah. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Hendaklah kamu semua lari menuju kepada Allah, sesungguhnya aku memberi peringatan yang terang kepada kamu. Nabi Ibrahim kata, inni muhajirun ila rabbi, saya hadir, aku berhijrah kepada Tuhan aku, dia akan bagi petunjuk kepada aku. Allah sebut pujian kepada para Nabi, salah satunya ni'mal abdu innahu awwab, dia seorang hamba yang baik, sesungguhnya dia seorang yang suka awwab, ay raja', suka kembali kepada ketaatan kepada Allah, suka bertaubat kepada Allah. Dalam satu jenis sembahyang sunat antara maghrib dengan isya, nama salatul awwabin, sembahyang orang-orang yang rajin kembali kepada Allah. Nabi Ibrahim yang suka yang menghijrah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, Allah bagi anak yang baik. Kami berikan berita gembira kepadanya, bi ghulamin halim, dengan seorang anak yang bersopan santun, anak yang berlemah lembut, yang bersopan santun, yang baik, yang cemerlang dunia akhirat.
hasil daripada ibu bapa yang berhijrah kepada Allah. Ibu bapa yang suka mendekatkan diri pada Allah. In taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an, hadis qudsi kata, siapa yang mendekatkan kepada dirinya kepada aku sejengkal, aku mendekatkan diri aku kepadanya sehasta. Siapa dekat dengan aku sehasta, aku dekat dengan dia sedepa. Siapa datang kepada aku berjalan, aku datang kepadanya berlari. Kalau kamu mai kepada aku dalam bentuk beribadat, aku datang kepada kamu dalam bentuk bagi kebahagiaan. Qum ilayya bil ibadah aqum amshi ilayka bis sa'adah. Qum ilayya bil iman amshi ilayka bil ihsan. Qum ilayya bil ta'ah amshi ilayka bil rahmah. Kalau kamu datang kepada aku dalam bentuk mengabdikan diri kepada aku siang dan malam, apa kerja kamu buat dalam bentuk beribadah kepada aku mesti bagi kepada kamu kebahagiaan. Kamu datang kepada aku dengan beriman, aku datang kepada kamu dengan memberikan ihsan, dengan memberikan pelbagai kebaikan kepada kamu. Kamu datang kepada aku dengan taat, aku bagi kepada kamu dengan rahmat, dengan syurga dan pelbagai kasih sayang kepada kamu. Jadi Allah Ta'ala sebut wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya kesudahan kamu semua ialah kembali kepada Tuhan kamu. Hak baik pun balik ke Allah, hak jahat pun balik ke Allah. Nabi Musa balik ke Allah, musuh dia Fir'aun, Qarun, Haman pun balik pada Allah. Nabi Muhammad SAW pun meninggal dunia, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, kamu akan wafat, mereka juga akan mati. Abu Lahab, Abu Jahal, Abdullah bin Ubay, Yahudi, Nasrani yang tak ikut Rasulullah, yang ikut Rasulullah sudah meninggal dunia. Lalu Islam mengajar bahawasanya kita kena lakukan satu tindakan dalam hidup, namanya al-firaru ilallah, melari menuju kepada Allah, berhijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai maratib, tahap yang banyak dan kedudukan dan cara yang pelbagai. Ada orang dengan semayang, ada orang dengan mengaji mengajar, ada orang dengan sedekah, ada orang dengan pergi Mekah. Jalan untuk mendekatkan diri pada Allah banyak. Ada orang dengan baca Quran, ada orang dengan sembahyang tahajud, puasa dan sebagainya. Kita pilih yang mana sesuai dengan kita. Yang penting benda kita buat tu baik. Tu nikmat yang keempat. Tak habis contoh tu lagi, tak habis mengaji dia. Nikmat yang kelima, ni'matul waqti, nikmat masa. Ini 5 nikmat besar kata ulama, usulun ni'am. Di antara asas kepada nikmat yang Allah bagi kepada kita, nombor 1 nikmat iman. Kita boleh mengucap alhamdulillah, orang lain tak boleh mengucap sebab mereka tak masuk Islam. Yang kedua, boleh beramal dengan tuntutan kalimah syahadatain, boleh lakukan kewajipan, tinggal benda yang diharamkan, berusaha berkelakuan baik, berakhlak mulia, tinggal akhlak yang tercela. Yang ni dah tak sama dah di kalangan mereka yang mengucap. Hak mengucap ada boleh main masjid surau tiap-tiap hari, ada tak boleh main tiap-tiap hari. Keliling rumah kita bercambah hak mengucap, tapi tak pernah nampak masjid surau. Kalau dia tak boleh main masjid surau, dia semayang di rumah, bagus. Ada yang teruk pada tu, surau tak main, masjid tak main, di rumah pun tak semayang. Waktu maghrib tengok dia tahu nak padang kau. Mungkin ada orang sedemikian. Jadi tahap darjat orang mengucap tu tidak sama. Allah sebut dalam Quran, walikullin darajatun mimma amilu. Setiap manusia tu Allah bagi darjat-darjat yang pelbagai, bukan menurut ilmu yang mereka miliki, tetapi menurut amilu, amalan mereka. Yang mana amal lebih darjat tinggi, yang mana amal kurang darjat kurang. Jadi beramal tu satu nikmat yang perlu kita cemburu kepada orang yang lebih daripada kita. Sebab itu Rasulullah sebut dalam hadis, la hasada illa fi isnatain, rajulun atahu Allahu Quran atau rajulun atahu Allahu ilman. Dua riwayat. Kamu kena
iri hati, cemburu, bukan cemburu berarti bagi hilang daripada orang, cemburu dengan hati kamu kena teringin jadi macam dua jenis manusia. Seorang yang diberikan ilmu, dia boleh hayati ilmu dia siang dan malam. Seorang yang diberikan Quran, dia boleh hukum dengan Quran siang dan malam. Orang ni kamu kena teringin, dia boleh melakukan tindakan berpandukan kepada hukum Al-Quran 24 jam. Dia nak bersukan, dia rojong Quran. Dia nak berhibur, dia rojong Quran. Dia nak menikah, dia rojong Quran. Dia nak berpolitik, dia rojong Quran. Daripada celik mata sampai pejam mata, dia tanya Quran. Dia tak tanya orang. Tanya orang cakap tanpa hujah Quran, dia pergi boleh. Yang ni kamu kena teringin Rasulullah sendiri. Yang kedua, orang yang Allah bagi harta, dia gunakan harta dia siang dan malam dalam kebaikan. Yang tu kamu kena teringin. Jadi nikmat yang kedua, nikmat beramal dengan tuntutan iman yang kita miliki. Nikmat tiga, nikmat sihat. La ya'rifu ni'matal hayah illa al-mayyit, wa la ya'rifu ni'matas sihah illa al-marid. Tidak tahu menilai nikmat hidup, betapa berharganya saat hidup, melainkan orang yang telah mati. Orang mati duduk dalam kubur, dia rasa cukup berharga hidup dia 5-60 tahun, tapi dia tak ada peluang dah nak patah balik. Dia hanya menunggu pahala yang dia terima kalau dia buat amal soleh yang jenis pahala berterusan. Anak yang soleh, sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan. Tunggu waktu. Yang mengenali nikmat hidup ialah mereka yang telah mati, dan tidak mengenali dengan sebenar-benar kenal nikmat sihat melainkan orang sakit. Yang tahu sihat ni satu anugerah yang cukup berharga. Orang duduk hospital sana bayar KMC dengan PMC. Orang sakit bisui pun tahu kata nikmat sakit tak sakit bisui. Saya bulan puasa kata kena sakit gigi, baru tahu sakit gigi lagu tu. Sehari nak raya kena sakit pinggang pula lah. Angkat tiket getah, nak pasang raya punya pasal. Esok nak raya pukul 7 petang pergi beli tiket getah. Dia angkat bola kereta. Saya tak tengok. Balik rumah saya nak angkat masuk rumah, saya angkat. Kata kok ringan, rupanya macam semen. Masa angkat tu, masa macam berat. Tak apa lagi, masuk rumah. Bayar maghrib, pergi surau. Bayar insya, pergi surau. Surau depan rumah. Nak semayang ba'diyah insya, balik semayang di rumah. Masa semayang ba'diyah insya, dia tangkap. Esok semayang subuh tak boleh pergi surau. Semayang raya dah confirm nak baca khutbah, kena pakai tongkat, ambil payung, naik atas surau, duduk atas kerusi, semayang atas kerusi. Habis nak makan ketupat tak berani pantang. Waktu lain telan rumah. Orang raya saya duduk tak boleh bergerak di mana. Akhirnya pecah rekod dunia, tak pernah raya semua hidup 6 buah rumah. Selalu lebih. Kalau start tak pergi raya mana terus, balik kampung 2 buah balik. Pergi rumah Tok Bomo lepas raya, lepas Lohor, dia cek dia kata lari sikit masuk angin. Lepas tu dia betul sikit, alhamdulillah sihat, dia kata lah. Lepas tu kena sakit gigi pula. Macam ni rupanya sakit gigi. Jadi kita boleh rasa nikmat sihat tu cukup berharga bila kita kena sakit teruk, nak nampak kat orang pun tak tahu sakitnya. Cabut gigi juga, alhamdulillah. Jadi nikmat al-afiyah, nikmat sihat wal afiat yang Allah bagi kat kita tu satu anugerah yang cukup berharga. Tapi Rasulullah kata hak tu yang manusia suka buang dan persia-siakan. Berdasarkan hadis Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang manusia suka sia-siakan, nikmat sihat dengan nikmat masa lapang. Nikmat
Nikmat sihat dia tak berasa tu satu nikmat, dia buat ghalid kot lain. Nikmat masa lapang dia tak berasa satu nikmat, dia isi dengan benda-benda lain. Quran dia tak baca, mayang pun tak, zikir pun tak, Facebook, internet, TV, kemat Indonesia, kemat kartun, habis gitu lah. Habis 24 jam kot lain, dipersia-siakan. Habis kedai kopi, habis kedai kopi, pergi kedai Milo pula. Sedang-sedang habis masa. Rasulullah kata banyak orang tak berasa tu satu nikmat dan dia persia-siakan kedua-dua itu. Yang pertama as-sihhah, nikmat kesihatan yang Allah bagi. Bila dia tidur di rumah dia 6 bulan tak ada keluar rumah, baru dia rasa nikmat sihat tu satu nikmat. Masa tu menyesal, dulu masa aku sihat tak kampui pergi masjid, lah aku sakit dah tak boleh pergi mana lah, tak ada apa Masa aku sihat dulu aku tak himpun duit pergi Mekah, lah aku sakit nak pergi Mekah pun tak belum tentu boleh sampai belum tentu boleh buat ibadat. Yang kedua al-faragh, nikmat masa lapang. Jadi nikmat yang ketiga al-afiyah, nikmat kesihatan. Kita kena berasa kesihatan itu satu nikmat yang mesti kita isi dengan kesyukuran. In syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur aku tambah. Yang keempat nikmat ilmu. Yang kelima nikmat masa, nikmat umur, nikmat masa. Allah sumpah dalam Quran dengan masa begitu banyak. Demi malam, demi siang, demi matahari, demi waktu duha, demi waktu asar, wal asri, wal duha, wal laili, was subhi idza tanafas, demi subuh, wal nahari idza tajalla, demi siang. Banyak ayat Quran yang Allah sumpah dengan masa. Jadi nak memberikan bahawasanya berharganya masa, sebagaimana Allah sumpah dengan buah tin, wa tin wa zaitun, berarti begitu berharganya buah tin, begitu berharganya buah zaitun. Tapi rumah kita tak ada minyak zaitun, tak ada buah zaitun, mesti mahal. Ada pun kita tak pergi makan. Kalau orang Semawa kita jeruk zaitun lah, kita boleh makan mak sebiji, tokak luar tu pun pasal pahit pun ada situ, masam pun ada situ. Yang jeruk petai kita boleh telan, pergi kencing pun satu tanah. Jeruk petai kita biasa dekat, nama tempat pun pokok tai. Tapi jeruk zaitun kita tak kenal. Sedangkan buah zaitun tu bagus untuk jantung, bagus untuk mengelakkan kanser. Dan Allah bersumpah dengan zaitun, Allah tak sumpah sia-sia. Lalu dikeluarkan kitab, tajuk dia kelebihan minyak zaitun dan kelebihan buah zaitun. Siapa yang mengalami masalah jantung sumbat, makan minyak zaitun banyak-banyak. Siapa yang nak jaga jantung dia bagi sihat, makan buah zaitun, minyak zaitun banyak-banyak. Siapa yang kena masalah sembelit, malam ni balik cari buah zaitun, minyak zaitun, telan buang 2 cancah, 3 cancah, esok tak gaduh. Jadi ulama karang kita cerita kenapa Rasulullah makan minyak zaitun. Rasulullah suruh makan, kulu zaita waddainu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Makanlah minyak zaitun, sapulah dengan minyak zaitun, kerana ia datang daripada pokok yang diberkati. Itulah hadis. Quran sendiri sebut pokok yang diberkati. Ayat dalam surah An-Nur, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin, Allahu nuru samawati wal ardi, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbah fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Dinyalakan daripada pokok yang diberkati, pokok zaitun. Jadi Quran kata zaitun ni yang diberkati, hadis kata berkah. Jangan sampai rumah kita minyak kelapa sawit ada tapi minyak zaitun tak ada. Jangan. Jeruk petai ada, jeruk zaitun tak ada. Jangan. Belajar makan nak kalai hitam dulu. Boleh telan hitam, pilah kalai hijau. Boleh kalai hijau, kira okey. Kerana ada kitab-kitab khas yang disusun oleh ulama, termasuk bahasa Arab, termasuk bahasa Malaysia, tentang khasiat zaitun, khasiat tin. Kenapa? Kerana Allah sumpah dalam Quran sedemikian. Allah tak sumpah sia-sia, melainkan ada hikmah di sebalik sumpah tersebut. Akhirnya ulama buat kajian, segala nama buah, nama pokok yang ada dalam Quran mesti jadi ubat.
buah delima, buah pisang. Pisang dalam Al-Quran kita dah baca surah Waqiah, ada pisang. Buah delima, buah lagi, buah anggur, buah apple, cuka apple, bagus. Cuka yang terbaik kata sebagian kita, cuka apple. Jadi makanan yang Rasulullah makan, makanan sunnah, bukan saja dia merupakan makanan dalam masa yang sama, dia merupakan penawar, dia juga ubat. Yang disebut ubat konform sahaja kata madu lebah. Rumah kita kena ada madu lebah. Rasulullah kata siapa yang makan madu lebah 3 kali sebulan tidak akan ditimpa penyakit yang berat. Tapi lah kena beli ya, kena tengok original. Lah ni dia campur semua. Madu pun dia campur. Nak cari yang original payah. Jadi kita balik kepada kitab kita tak jalan dah masuk insya-Allah. Malam ni walaupun mengaji sikit tak apa, ingat 5 nikmat itu. Salah satunya husnul khuluq, berakhlak baik itu salah satu anugerah yang baik daripada Allah yang perlu kita cari. Baik, kita baca ayat sikit. Lagi tak berjalan semua. Seterusnya dia kata yang paling berat ditimbang oleh Allah akhirat esok ialah akhlak yang baik. Kemudian dalam doa Nabi SAW sewaktu tengok cermin, Allahumma hassin khalqi wa khuluqi, ya Allah perelokkan rupa parasku dan akhlakku. Hadis Imam Ahmad. Tapi macam manusia dalam qaryah kita, dalam masjid kita, ketua dia nama tu imam. Dalam negeri ketua dia nama menteri besar. Dalam negara nama PM, Perdana Menteri. Begitu juga dalam kelas ada ketua kelas, dalam sekolah ada guru besar, ada pengetua. Dalam akhlak juga dia ada pengetua dia. Dia ada ketua dia. Akhlak yang mulia ni banyak senarai dah. Tapi dia ada bos dia, ketua dia. Dan kata sebagian ulama, almarhum guru saya ada kata, ketua bagi segala akhlak yang mulia ini ialah tawaduk, merendah diri. Kerana dia ada lawan dia. Merendah diri, lawan dia meninggikan diri ataupun membesarkan diri, yang dikenali sebagai takabur. Dan itulah maksiat yang pertama dilakukan oleh makhluk kepada Allah. Dosa maksiat yang nombor 1 sekali berlaku ialah aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan menurut perintah Allah dan iblis takabur kepada Allah. Apabila takabur itu yang merupakan hak Allah secara mutlak, tidak boleh diambil oleh sesiapa, tiba-tiba ada makhluk lain ambil, iblis ambil, Allah marahkan iblis. Manusia ambil, Allah marahkan manusia. Al-kibriya uridai wal 'azamatu izari. Takabur itu selendang aku, pakaian aku. Siapa jangan ambil, siapa ambil aku lawan dia. Siapa ambil takabur, khasamtuhu wala ubali, aku isytihar, aku adalah musuhnya dan aku tak peduli. Dalam hadis kursi sebut semeja. Manusia ni bila dia ambil benda yang Allah tak bagi, tiba-tiba Allah isytihar musuh, dia tidak akan mendapat kebahagiaan selagi tidak bertaubat. Kita baca dalam Quran ada segolongan manusia yang Allah isytihar musuh, dan musuh itu kadang-kadang ada dalam qaryah kita, kadang-kadang ada dalam golongan adik-beradik kita. Siapa? Mereka yang terlibat dengan riba. Dalam surah Al-Baqarah kita sini ya, fa illam taf'alu fa'danu biharbin min Allah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tadhlamun. Dalam surah Al-Baqarah kata, sekiranya kalian tak berhenti daripada riba, maka ketahuilah aku Allah dan Rasul memeranginya. Allah Ta'ala kata siapa terlibat dengan riba, tak kira orang individu ke, keluarga ke, rakyat ke, kerajaan ke, siapa terlibat dengan riba, aku serang dia, aku memerangi dia. Kita kena cari jalan supaya Allah suka kat kita, bukan Allah musuhi kita.
Kadang-kadang dia merasa ringan riba tu. Beli rumah cara riba, beli kereta cara riba, kita untung. Ya, beli pinjaman Islam. Pinjaman cara riba ni tak tinggi sangat. Cara Islam banyak. Hutang 120,000 kena bayar kat 300,000. Beli cara riba, hutang 120,000 kena bayar lebih sikit ya. Walaupun lebih sikit, tapi cara tak betul ya. Orang jual bihun sup kita satu semangkuk RM2, satu semangkuk RM2. Tengok tang murah, tang ikut perasaan kita tak murah, RM2 semangkuk RM2. Tapi sebelum kita beli, kita tanya sebab ni RM2, ni RM2. RM2 ni lembu semelih, RM2 ni tak ada semelih. Lori belah mampu, lori belah mampu, aku terus pergi lapah buat sup. Kita kata apa? Jangan kata RM2, bagi percuma, aku tak mau. Ada pula lembu mampu campur kat aku, kita marah lah kat dia. Pasal apa? Hak lembu mampu ni haram dia makan, hak lembu semelih halal dia makan. Hak tang tu kita nampak, kita marah kat orang. Kalau orang main gelas, 2 gelas, satu buah yang mineral, satu buah arak. Awak ni kalau lain, ni arak percuma, mineral RM1, nak mana? Kita tak mau pasal haram. Tapi mai tang pinjaman cara riba, dia buat sengam. Tak ada siapa tahu. Sedangkan Allah bagi amaran, aku memerangi orang sedemikian. Itu satu. Yang kedua, hadis man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memerangi wali aku isytiharkan aku memerangi dia. Siapa yang lawan kekasih aku, orang yang dekat dengan aku isytihar aku memusuhi dia. Jadi ada ayat Quran dan hadis yang bagi amaran, termasuk mendapatkan ataupun memiliki sifat takabur, meninggi diri, membesar diri. Manusia besar diri ni pasal apa? Imam Ghazali buat senarai 7-8 perkara punca manusia boleh jadi besar diri. Di antaranya dengan sebab duit banyak, dia kaya, dia belagak ke orang susah. Dengan sebab dia ada ilmu, dia ilmu banyak, dia belagak kepada orang ilmu sikit. Dia dengan sebab dia ibadat banyak, dia ego dengan orang ibadat sikit. Dengan sebab pangkat dia besar, dia belagak kepada orang pangkat kecil. Dia gelaran dia hebat, dia belagak kepada orang gelaran tak ada. Dengan sebab dia segak, dia belagak kepada orang huduh. Dengan sebab dia putih, dia belagak kepada orang hitam. Dengan sebab dia hitam, dia belagak kepada orang hitam gelap. Dia kata aku walaupun hitam, kopi susu, kopi or tu boleh. Bila dia menjadi kelebihan di sudut rupa paras, di sudut pangkat, di sudut gelaran, di sudut harta, dia akan merasa tinggi diri. Macam mana kita nak buang rasa tinggi diri? Kita kena berasa kelebihan hak kita dapat bukan hak kita, hak Allah yang Allah bagi nak uji kita. Nak berasa hak dia kan berasa hak kita. Kita cerdik kalau kita berasa hak kita, kita sembang besar. Kita berasa aku muka hebat. Kita punya apa juga kelebihan, kita kena berasa kelebihan ni bukan hak kita pada hakikatnya, tapi Allah bagi nak uji kita, nak bersyukur kan nak kufur, supaya tak kena sifat takabur, supaya tak kena sifat tinggi diri. Dan sifat rendah diri ni sifat pertama yang menjadikan seseorang itu hampir kepada Allah berdasarkan ayat di akhir suratul Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba Allah ialah mereka yang berjalan atas muka bumi dalam keadaan merendah diri. Wa ibadur rahman, hamba-hamba kepada Allah yang Maha Pemurah, yang hampir kepada Allah yang Maha Pemurah. Sifat depa nombor satu, yang berjalan sebagai seorang yang merendah diri. Tiket pertama kita nak jadi kita ni dekat dengan Allah, pastikan kita ada sifat rendah diri. Sifat rendah diri ni sifat ahli syurga, sifat tinggi diri sifat ahli neraka. Hadis kata sedemikian, lan yadkhulal jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hati dia sekecil-kecil sifat kibr, sifat membesarkan diri, sombong dan angkuh, meninggi diri. Satu masa Nabi SAW sembelih dengan sahabat, bincang nak sembelih seekor binatang, nak buat kenduri. Seorang kata saya nak sembelih, seorang kata saya nak lapah, seorang kata saya nak potong, seorang kata saya nak masak.
Semua ada orang pegang jawatan. Rasulullah kata, aku nak himpun kayu api. Tukang sembelih dah ada, tukang lapah dah ada. Seorang kata, alayya wa alayya salkhuha, saya nak pegang satu jawatan nak lapah. Seorang kata saya potong, seorang kata saya masak. Lah kali tak ada apa lah. Rasulullah kata, saya nak jadi tukang himpun kayu api. Sahabat kata, tak boleh, kau tak boleh. Oh ya Rasulullah, kau tak ada bertasawuf kerja. Aku tak mau beza diri aku dengan hampa. Nabi SAW cukup merendah diri. Dalam kitab Burdah Berzanji disebut, yarqa'u thawbahu wa yakhdumu nafsahu, duduk di rumah jahit baju sendiri, kasut cari jahit sendiri, khidmat kepada isteri, bantu isteri di rumah. Kita menikah sampai anak 8 tak pernah sedekahkan baju. Kalau sedekah dah terkoyok ambil, potong bawang tebal daripada bini potong bawang nipis no. Laki try potong kali tebal. Sebab apa? Tak pernah tolong bini. Makan nasi tak pernah basuh pinggan, susu pinggan lagi jauh. Kita hidup zaman jauh daripada Rasulullah. Balik rumah yang kita tahu bila makan tak masin, kita beli tiang setengah jam. Buat sayur tak bergaram pun bising. Serupa tak tahu dapur tak mana. Kalau rumah kita ada 360 bilik, kot lah tak tahu dapur tak mana. Ni dapur kita tahu, garam kita tahu, ambil jemput pun hilang ha? Tapi kita tak belajar akhlak Rasulullah. Kita bergaul dengan isteri baginda. Hadis kata Rasulullah, bila makan, kalau mana rasa sedap, mana makan, baginda teruskan. Tak mau makan, baginda berhenti. Banyak hadis-hadis yang Rasulullah ajak bagaimana baginda merendah diri hatta kepada isteri sendiri. Bahkan ada masa Rasulullah ambil pandangan daripada isteri. Kita Nabi bagi pandangan hantar orang. Satu masa Rasulullah pergi nak masuk Hudaybiyah, nak masuk ke umrah di Mekah, sampai di Hudaybiyah disekat. Akhirnya Rasulullah suruh sahabat tahalul di situ. Sahabat pakai nak pergi juga, kalau mereka sekat kita perang. Akhirnya mereka tak mau ikut. Rasulullah masuk dalam kemah, cerita ke Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri baginda. Ummu Salamah kata, alangkah baiknya kalau Rasulullah buat dulu apa Rasulullah suruh. Rasulullah keluar tahalul, dia tengok Rasulullah tahalul sebenarnya, dia pun ikut. Rasulullah bertahalul, nama dia damul ihsar, sembelih dam nama damul ihsar, dengan sebab ditahan dalam perjanjian Hudaybiyah, hasil daripada pandangan isteri baginda. Rendah dirinya Rasulullah, kadang-kadang pandangan isteri diambil berat. Kita nak hilangkan takabur tinggi diri, kita kena terima kebenaran walaupun ia datang daripada mulut orang jahil, walaupun ia datang daripada mulut kanak-kanak. Kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi tanda orang sembahyangnya diterima apabila sembahyangnya melahirkan diri dan menjauhi perkara keji dan mungkar. Dalam masa yang sama, apabila orang yang sembahyang itu menyebabkan hasil dia yang besar dapat berada, iaitu berkelakuan baik, dan berkelakuan baik itu banyak bentuk. Nombor satu, merendah diri. Kata dalam kitab ni, muka surah apa saya tak tahu nak abang, cuma saya tahu baca Rasulullah SAW adalah seorang yang merendah diri dan bersungguh-sungguh dalam melakukan kerja. Ada hadis kata, orang yang kerja pulun bagi elok betul, dia adalah orang yang Allah cinta. Kita mau Allah sayang kat kita, buat kerja sesuatu bagi tekun. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah cinta kepada seseorang apabila dia buat satu amalan dengan penuh ketekunan. Buat kerana Allah, bagi berjaya cemerlang. Orang jadi cikgu, kadang dia buat kerja betul, kadang dia buat kerja cincai. Budak-budak ni aku mengajar payah boleh, biar pergi bukan anak aku, boleh tak boleh aku dapat gaji sudah. Akhirnya ada cikgu yang mengajar sekadar memenuhi masa. Tak apa hari, ada jenis cikgu syahari, tak mengajar langsung, hari-hari main bola.
Dia jenis tak mau mengajar, yang penting cincai. Pasal apa? Pasal aku mengajar tak mengajar, aku dapat gaji. Budak ni boleh tak boleh, bukan anak aku. Rasulullah kata, kalau kamu jadi seorang pengajar, kamu jadi seorang tukang kebun, kamu jadi seorang petani, dalam apa juga kerja yang halal, kalau kamu nak jadi kekasih Allah, an yutqinah, buat kerja dengan tekun, bagi elok. Kalaulah kerja itu tak berjaya, kalau kamu tak dapat penghargaan daripada majikan kamu, walaupun kamu mengajak pak ada lawan kamu mesyuarat PABG, dia hantam cikgu, tapi kamu dapat penghargaan daripada Allah. Allah sayang ke orang buat kerja betul, buat kerja dengan jujur, dengan pulun, sungguh-sungguh bagi elok. Walaupun tak berjaya, kadang-kadang orang yang kita bermuamalah tak berterima kasih yang kita, budak-budak lawan kita sebagai seorang cikgu, dia lawan, guru besar pun marah, ibu bapa pun marah, tapi aku sebagai seorang cikgu, aku mengajar kerana Allah, pulun sungguh-sungguh bagi mereka boleh. Kalau mereka tak boleh pun, aku sudah mendapat kasih sayang Allah. Kalau sikap ini ada kepada setiap pekerja, kalau dia kerja kilang, dia buat kerja kilang dengan sebaik mungkin, kalau dia petani, dia buat petani dengan tekun mungkin, maka hasilnya akan baik. Dalam masa yang sama, dia akan jadi hampir dengan Allah dengan pekerjaan itu. Rasulullah tawar sedemikian. Kalau kamu buat satu amal, kamu semayang dengan tekun, puasa dengan tekun, tidur dengan tekun, itu ya, tidur dengan tekun kita perlu semua. Tidur dengan itqan, bukan mana tidur pulun tekun bergerah habis tak dengar ke orang, sembung habis. Dah, tidur dengan itqan, tidur dengan adab Islam. Mengaji dengan tekun, ada ayat semayang sambil mengaji. Mengajar ada ayat semayang, baca kitab ada ayat semayang, baca Quran ada ayat semayang. Banyak ada adab yang terlepas pandang. Jadi kita kerja apa pun, jangan kita anggap aku hanya muamalah dengan orang yang aku gauli. Aku kerja immigration, yang bergaul dengan aku ni pelanggan nak main buat pasport antara bangsa dengan aku. Dah, manusia kena berasa dia muamalah dengan Allah sebelum dia muamalah dengan makhluk. Dalam hadis Imam Muslim kata, bila kita sembelih korban, darah tu sebelum jatuh atas bumi, Allah terima dulu kalau korban tu korban betul. Maksudnya sebelum daging korban ditelan oleh pemakan dia, diterima oleh fakir miskin, dimakan oleh orang, Allah terima dulu sebelum manusia terima. Kalau korban itu betul, cukup syarat-syaratnya, halal dan sebagainya. Jadi kalau kita buat baik, manusia tak terima pun Allah dah terima, kalau benda itu betul dengan ajaran Allah. Manusia terima, dia dapat pahala. Dia tak terima, dia punya pasal. Yang penting aku buat kerja ni, kalau betul Allah terima. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah kata, innaka la taqdiru an turdiyan nasa kullahum fa aslih ma bainaka wa bain Allah, fa idza aslahta ma bainaka wa bain Allah fala tubali bin nas. Sesungguhnya engkau tidak mampu menjadikan seluruh manusia 100% setuju dengan apa yang kamu lakukan. Apa yang penting, jaga hubungan kamu dengan Allah. Bila Allah setuju, maka kamu jangan peduli apa orang nak kata. Bila kamu buat benda tu sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul, tak bercanggah, tak haram, tak berdosa, orang kata salah ke betul, kamu kira Allah kata betul, cukup. Sebab baik teramana manusia, apa benda dia buat, mesti ada orang tak setuju. Nabi SAW orang paling baik, Abu Lahab tak setuju dengan Abu Jahal. Dulu ada cerita Abu Nawah, di sini panggil Abu Nawah, di negara Arab dia panggil Johar. Cerita dongeng, cerita murung. Tapi murung pun kadang-kadang orang baca ambil pengajaran. Dia ni kadang cerdik, kadang tak cerdik. Dia beli keldai ataupun beli kuda, naik atas kuda dia bilang ukur ekor, bilang-bilang 9, turun di belakang dia bilang 10, di depan naik atas kuda bilang belakang 9. Dia kata, baik aku turun jalan untung dapat 10, aku naik atas kuda aku dapat jadi 9. Pasal masa dia bilang 9, hak dia duduk tu dia tak bilang. Tu satu cerita mohong lah. Yang kedua dia kata, orang main habang kata, hang ada kaldai hang hilang. Dia ambil semayang, dia sujud syukur.
Bangkit orang tanya pasal apa? Sujud syukur. Benda hilang patutnya sedih, dia pergi syukur. Dia kata aku syukur pasal kadai aku saja hilang. Kalau aku duduk atas tu, kali aku hilang. Tu yang aku syukur pasal aku tak hilang, kadai saja hilang. Ini separuh cerdik, separuh bodoh. Satu masa dia keliling dengan bini dia tolak, jatuh tangga, bui, jatuh bawah. Jiran dengar, besok jiran tanya, apa bunyi bising amat malam? Tak ada apa. Dengar macam jatuh tangga kena, dah aku tak jatuh. Itu apa yang bunyi tu kan? Baju aku jatuh, tapi aku duduk dalam tu yang aku turut sama dah. Baju yang jatuh, dia tak jatuh. Jadi cerita Johar ni satu yang disebutkan dalam kitab Johar tu. Dia dengan anak dia beli seekor keldai. Lepas tu nak berpindah ke satu tempat, dia pekat dengan anak dia, jom kita naik keldai. Jadi dia naik, dia duduk depan, anak dia duduk belakang. Naik keldai, pergilah satu tempat yang mereka nak tuju. Sampai tengah jalan jumpa orang duduk sembang kedai kopi tepi jalan, 2-3 orang. Dia tengok Johar dengan anak dia duduk atas keldai, dia kutuk. Zalim sungguh manusia. Binatang seekor dah lah kecil, naik hampir 2 orang. Naik seorang jadi, naik apa-apa 2 orang. Keldai bukan besar mana, kalau kuda tak apa. Keldai yang kecil, binatang yang lemah, ditunggangi oleh 2 orang manusia. Ini tak sepatutnya berlaku. Zalim, pak tu zalim, anak zalim. Pasal patut naik seorang-seorang gila-gila. Naik seorang turun seorang, lepas tu sampai tengah jalan tukar pula. Kawan ni naik, kawan turun, tuntun. Ni naik 2 orang, datang kena naik. Dia dengar dia abang kena dia. Tu dia, dia kutuk kita. Dia kata kita zalim pasal kedai seekor naik 2 orang. Patut dia naik 2 orang, kena beli 2 ekor. Ni naik beli seekor, naik 2 orang. Kita turun lah. Dia kata, cek naik dulu, pak tarik. Kalau Johar pun tarik, anak dia naik. Jalan jumpa kumpulan kedua pak. Budak ni tak hormat pak semua. Patut dia budak dia lah berjalan, bagi pak orang tua duduk atas. Orang tua bukanlah kata orang mana, patut orang tua yang jalan, yang heret itu anak. Lepas dia bangkan anak kita tukar. Pak pula naik, orang jalan. Jumpa pula orang yang ketiga, kumpulan ketiga, kutuk juga. Teruk semua pak tu, tak ada rahmat kepada kanak-kanak. Patut kanak-kanak lah naik, dia budak kecil, bukan larat tahu mana, orang tua lah patut kena heret. Tak betul juga. Lah ni macam ni kita turun jalan dengan kedai. Lah kali 3-3 berjalan, kedai pun berjalan, pak pun berjalan, anak pun berjalan. Jumpa kumpulan yang berikutnya pula. Dia kata bodoh orang tu. Orang beli kenderaan naik ni, mereka berjalan sekali. Kita kalau beli motor, kita tuntun. Pasal apa ni? Minyak tak ada minyak saja nak tuntun. Kesian kat motor. Mana boleh kata apa? Beli keldai mahal-mahal tak berjalan, tak naik. 3-3 pak dengan anak dengan keldai jalan 3-3. Tak cerdik semua. Lah kali dia kata kat anak dia, semua tak betul. Lah kali kita cari kayu, kita ikat kaki keldai, kita tanggung lah. Pak duduk depan, anak duduk belakang. Jangan jumpa kumpulan halah, dia kata gila apa ni 2 orang. Orang beli keldai, naik atas keldai ni, keldai naik atas mereka. Semua kumpulan ada jumpa kutuk mereka. Akhirnya dia kata kepada anak dia, aku nak ajak hang, ridhan nasi ghayatul la tudrak. Persetujuan dan keredaan daripada seluruh manusia adalah satu matlamat yang mustahil akan dicapai oleh sesiapa. Kumpulan pertama setuju, hak kedua tak setuju, hak kedua setuju, hak ketiga tak setuju, ketiga setuju, 4 tak setuju, 4 setuju, 5 tak setuju. Tak akan jumpa orang puji kita 100%. Yang penting kita cerita hak kita buat ni, Allah puji, Rasul puji, cukup. Manusia tak puji, dia punya pasal. Sebab Nabi SAW orang paling baik. Allah sudah puji baginda, tapi musuh baginda, musyrikin, munafikin tak setuju, kutuk. Jadi Johar cerita dalam kisah itu, kamu nak tak semua orang puji kamu, mustahil, tak mungkin dapat. Yang penting kamu buat kerja, Allah puji. Aku pergi masjid, rajin semayang, Allah puji, cukup. Kita main masjid, orang tak main masjid, kutuk. Itu kira pergi masjid, tak pergi tak lain, pergi dalam masjid sama. Jumpa puak tak pergi masjid, tak semayang, dia tak setuju kita.
Kita buat ibadat, jumpa puak tak ibadat, mereka tak setuju. Kita mengaji, jumpa puak tak mengaji, dikutuk kan. Mereka tu bukan mengaji kan, kata kat orang. Tak ada nak kata kat pukul petai ke apa, tak ada. Memang mengaji, kata kat orang. Hak mengaji pun kena, tak mengaji pun kena. Baik kita mati sebagai orang yang Allah setuju. Hidup manusia serupa air ketui, duduk dalam air tebu. Orang beli pun air ketui habis, orang tak beli pun air ketui habis. Orang berniaga air tebu jual musim panas, syok. Pasal apa? Air ketui pun habis, air tebu pun habis. Duk esok je hujan turun, setitik air tebu pun tak laku, air ketui habis lah. Dia kata hari ni tak ada siapa beli. Tak apa, jangan takut, air ketui yang memang habis. Pasal apa? Cayang sendiri. Manusia begitu juga. Orang suka pun habis, tak suka pun habis. Air tebu orang suka pun air ketui habis, orang tak suka pun air ketui habis. Orang suka, orang tak ada air ketui. Orang tak suka, orang tengok saja. Tak cayak, mesti cayak. Manusia pun mesti sampai satu saat dia cayak, mesti mati. Hang semayang tak tinggal pun hang mati, hang tak semayang langsung pun hang mati. Baik kita mati sebagai orang yang Allah sayang daripada mati sebagai manusia yang sebaliknya. Jadi kita baca bab mula dalam bab semayang, dia tak cerita takbiratul ihram, dia tak cerita qiyam, dia tak cerita rukuk. Dia cerita apa? Kelaku. Tanda orang tu semayang Allah terima bila kelaku dia Allah setuju. Kelaku dia husnul khuluq, kelaku dia baik yang akan memberatkan timbangan dia. Jadi kita baca malam ni bab tentang Rasulullah baca doa supaya minta kelaku yang baik. Hadis berikutnya, Allahumma jannibni munkaratil akhlaq, ya Allah jauhkan daripada aku segala akhlak yang keji, segala kelaku yang tak baik. Mana nak berhenti? Kita berhenti sampai habis bab 1. Dah lah nak main 2 bulan sekali. Baca tak berjalan, tak tahu bila nak habis. Jadi kita akan berhenti muka surat bab 1 lagi. 3 lagi, 2 lagi. Baik, saya baca hadis ya. Hadis yang berikutnya, Al-Quran yang berikutnya, Allah sebut, apabila hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai aku, maka beritahu kepada mereka sesungguhnya aku dekat dengan mereka, hampir dengan mereka. Ayat 186 surah Al-Baqarah. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an, aku makbulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Falyastajibu li, maka hendaklah dia minta berdoa kepada aku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepada aku. La'allahum yarshudun, supaya mereka menjadi orang yang baik serta lurus. Berdasarkan ayat di atas, Allah menurunkan Quran kepada Nabi SAW, dan Quran juga membentuk peribadi baginda, lalu akhlak Nabi SAW menjadi indah seperti Al-Quran. Sedang Aisyah radhiyallahu anha ditanya macam mana akhlak Rasulullah, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak baginda adalah Quran. Dalam surat sebelah disebutkan semikian. Saya masuk, Sa'id ibn Hisham radhiyallahu anhu berkata, saya masuk menghadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bertanyakan kepada baginda, kepada Sayyidah Aisyah tentang akhlak Rasulullah SAW. Lalu baginda menyatakan, adakah kamu baca Quran? Ya, sudah tentu. Lalu Sayyidah Aisyah menyambung, akhlak Rasulullah SAW adalah seperti Al-Quran. Dalam Al-Quran kata, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Terimalah apa yang mudah engkau lakukan, maafkanlah, suruhlah dengan yang baik, kemudian berpalinglah daripada orang-orang yang jahil. Jangan hiraukan orang yang degil dengan kejahilannya. Kemudian ayat yang tu Imam baca dalam khutbah Jumaat yang kedua, Suratul Nahli ayat 90. Kita tak hafal Quran pun kita hafal ayat ni, dengan sebab kerap dengar, tiap-tiap minggu dengar, sambil lena pun tahu. Sambil dengar khutbah Jumaat, sambil lena pun tahu, kata Tok Khatib mesti baca ayat ni, iaitu innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Orang dengar khutbah Jumaat mula-mula lena, dengar ayat ni cakap terus mata. Macam orang ngaji lena-lena, dengar Allah alam cakap terus. Tu ubat mengantuk. Ubat mengantuk tengah khutbah Jumaat, innallaha ya'muru bil, habislah khutbah. Dia nak sembahyang. Ayat ini kata, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang melakukan perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Allah larang 3 perkara.
keji, mungkar, zalim. Ya'idzukum, dia mengajar kepada kamu, memberi nasihat kepada kamu, la'allakum tadhakkarun, supaya kalian mematuhinya. Ayat 90 surah An-Nahl. Ada ulama kata ditambah oleh Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz dalam khutbah Jumaat dan diamalkan sampai sekarang. Ketika berlakunya perselisihan antara Bani Abbasiyah dengan Bani Umayyah, Allah sebut lagi, walaman sabara wa ghafara inna dhalika la min azmil umur. Orang yang bersabar, sesungguhnya orang yang bersabar dan memaafkan, dan demikian itu adalah perkara yang dikehendaki, diambil berat melakukannya. Surah Asy-Syura ayat 43. Ayat ni suruh sabar dan mengampunkan. Ayat berikutnya kita baca sikit lagi, habis ni. Akan datang kita masuk bab satu terus, bab ciri-ciri solat Nabi yang sahih. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maafkanlah mereka, sesungguhnya Allah suka kepada orang yang suka berbuat baik. Al-Maidah ayat 13. Kemudian An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Lebih kurang sama juga. Hendaklah mereka memaafkan dan melupakan kesalahan orang itu. Tidakkah kamu suka supaya Allah mengampunkan dosa kamu? Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih ini. Ayat yang seterusnya dari 3 ayat, 3 ayat Quran. Ayat yang seterusnya, wala tastawil hasanatu walas